kita estimah itu. Taklah. Tak. Kita yang tadi orang ni. InsyaAllah kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana mic? Allah. Kita tolong ni. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala kebajikan, dan saya diberikan kepahaman di dalam agama, insya-Allah. Saya nak share link ni, link untuk isi nama yang ada. Isi je dalam link ni lah. Ada nombor, nombor set bagi nanti isi. Nombor siapa? Bagi nombor. Nombor saya Ambil 012 ya. 012 635 2385 2385. Nama tu? Rusli bin Muhammad Rasul. Rusli. Haji Rusli. Tak ada. Rusli. Ya. Itu saya dah share dengan Hafiz dah, tapi malam ni tak ada. Dia tak ada, saya share dengan tuan. Minta isi ya, kehadiran. Ya. Mana Hafiz? 155. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang tak mampunya. Ya. Hafiz. Syekh Rosli. Dah. Nah, nanti isi Google Form tu. Semua kena isi lah.
Saya tak bawa borang dalam fizikal, kertas tak ada. Orang apa Ustaz? Kehadiran. Kehadiran jemaah takmir. Sekarang ni memang dia minta. Dia nak. Dan arahan atas lah. Jadi Pak orang yang hadir, yang tak hadir jangan letak. Dan benda yang lewat Okey. lewat Basah. Baik, insyaAllah kita sambung orang yang baik akhlaknya itu, orang yang soleh, jangan bersahabat dengan orang tamak dunia. Sudah kan? Kemudian orang yang benar, naklah kita bersahabat dengan orang yang benar. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Apa kata musannif ataupun pengarang? Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Jangan kita bersahabat dengan orang yang suka cakap bohong lah. Barangkali ia akan menipu anda, kerana ia laksana fata morgana. Dia macam fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Fata morgana tahu kan? Fata morgana, laksana fata morgana. Seolah-olah contohlah kalau kita pergi ke padang pasir kan? Kita pergi padang pasir, daripada jauh kita dah nampak macam ada riak-riak air lah, macam ada air. Bila kita pergi situ, tengok tak ada air pun. Iras. Okay? Kita pergi sempat tu tak ada air, kering kontang. Tapi daripada jauh nampak macam ada air. Jika kalau contohnya kita pergi kita berada di atas jalan raya kan, kita tengok daripada jauh nampak macam ada air kan atas jalan raya itu. Tapi bila pergi dekat tak ada. Tu dia katakan fata morgana. Jadi jangan kita bersahabat dengan orang yang penipu. Kalau sahabat dengan menipu, kita pun lama-lama pun penipu. Ataupun tidak, kita kena tipu. Kita akan ditipu lah senantiasa. Dimongak istilah kita, dibohong kita ataupun dimongak kita lah. Gitu. Baik. Maka inilah 5 syarat yang perlu kau cari dalam memilih sahabat. 5 syarat di belakang. Pertama, orang yang berakal. Orang yang berakal, yang cerdik. Yang kemudian yang kedua, orang yang baik akhlaknya, perangai dia, akhlak baik, bagus, insyaAllah. Kemudian ketiga, orang yang soleh, orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan daripada dosa dan juga maksiat. Kemudian yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia, sebab kita akan lama-lama kita pun tamak pada dunia. Kemudian yang kelima, orang yang benar. Naklah kita fikirkan perkara tadi lah. Barangkali susah, dia kata. Barangkali susah kau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ni. Walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah dalam masjid, dia kata. Susah kita nak dapat, apalagi pada akhir zaman ini. Kitab ini dikarang Imam Ghazali dulu lagi. Lama dah dikarang ni. Jadi maknanya pada zaman itu tuan-tuan, kalau ikutkan Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijrah. 505 Hijrah Imam Ghazali meninggal. Sekarang ini dah 1444. Bayanglah. Jadi Imam Ghazali tulis, Imam Ghazali dia tulis berdasarkan pada suasana masyarakat pada masa tersebut. Masyarakat tersebut. Kalau ada masyarakat tersebut pun banyak yang rosak, banyak yang tak betul kan, banyak yang akhlak yang tak baik, apalagi pada zaman sekarang. Susah nak cari. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki semua sifat-sifat ini.
Walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah di dalam masjid. Oleh itu tiada ada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu antara dua jalan. Jadi Imam Ghazali bagi satu antara dua jalan ni kita boleh pilih. Pertama uzlah. Pertama uzlah. Tidur apa? Ngantuk apa? Uzlah iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai. Kerana di situlah letak keselamatan dirimu. So mana uzlah bolehlah. Dia boleh beruzlah. Tapi yang paling baik bergaul dengan masyarakat dan kita sabar di atas kerenah masyarakat. Itu lebih baik. Tapi kalau seandainya masyarakat contohnya dah terlampau wasak sana, wasak sini, wasit sana, wasak sini, beruzlah tu lebih baik, mengasingkan diri. Mengasingkan diri di gua-gua kan, ataupun tempat-tempat terpencil dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Macam tu. Lebih baik. Kat situlah ada keselamatan diri kita. Mana mata kita terjaga, telinga terjaga, semualah terjaga. Maruah diri pun terjaga dengan cara beruzlah. Yang kedua, bergaul dengan orang ramai, mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 pembahagian. Pertama, saudaramu untuk akhiratmu. Saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama, dikata tu. Hal-hal bab-bab agama saja. So kita perhatikan. So mana boleh bergaul lah, tetapi bergaul dengan orang yang cinta akhirat. Cinta akhirat itu lebih baik. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Boleh kita bergaul orang yang suka sibuk dengan dunia tadi, boleh, tapi hanya yang akhlak yang baiklah. Dia suka share ataupun berkongsi benda-benda baik. Itu lebih baiklah daripada kita bergaul bercampur dengan orang yang suka share benda-benda tak elok. Kemudian, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan kau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnahnya dan keburukannya. Saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan kau perhatikan kecuali hanya keselamatanmu daripada kejahatan, fitnah, syaitannya, fitnahnya dan keburukannya. Itulah tadi tuan. 3 jenis manusia yang kita pecahkan, mana kita boleh kategori kata untuk bergaul lah. Kerana bergaul pun ada juga faedah dia. Tapi kalau seandainya masyarakat dah terlampau rosak, fasid, ulama diam kan, ulama dihina, dicaci, ulama diam kan, mufti diam, tak buat apa-apa, diam kan. Itu lebih baik kita duduk dalam gunung dah gila. Duduk dalam gua lebih baik daripada kita bercampur dengan masyarakat. Baik. Kemudian di dalam perumpamaan lain, manusia terbagi pada 3 pula. Pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripada dia. So maknanya kita kena bergaul dengan orang tu lah. Nak tak nak kita kena bergaul. Sebab apa? Dia ada melibatkan diri kita, melibatkan pekerjaan kita kan. Kalau tak bergaul kan kita tak dapat lah keperluan dunia kita tak dapat lah. Semana kita kena bergaul dengan dia. Boleh? Macam tu. Kemudian yang kedua, orang yang seumpama ubat. Misluhu mislu dak la yahtaju ila hiqatun walakin abdu qad ibtala bih. Dia kata yang kedua, orang yang seumpama ubat yang diperlukan pada masa-masa tertentu saja. Bukan setiap masa kita perlu pada dia. Bila ada keperluan
baru kita jumpa dia. Tak ada keperluan, tak perlu. Yang pertama tadi, orang yang pemakan asas yang tidak boleh tidak, yang ahli keluarga lah. Ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak, mak ayah kita dan sebagainya. Ini orang yang tidak boleh tidak, kita kena bergaul dengan dia. Kena bergaul. Yang kedua, orang yang ubat yang diperlukan pada masa itu. Bila perlu kita carilah, tak perlu tak perlulah. Kemudian yang ketiga, orang yang sebab penyakit yang perlu dihindarkan daripadanya. Namun terkadang seorang hamba itu dibalakan dengannya, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaat. Orang yang umpama penyakit, mana kalau kita jumpa dia tu, memang dia suka susah kita lah. Dia menyusahkan kita je. Makna tak ada kebaikan kita dapat daripada dia lah. Bukan malah kesusahan pula kita dapat. Kita jadi susah, mana satu kebaikan pun tak boleh dapat daripada dia. Tu benda macam penyakit tadi. Orang yang semua penyakit yang perlu kita hindarkan daripada dia. Namun terkadang seorang hamba itu dibalakan dengannya. Kadang-kadang kita tak boleh lari pada dia. Mungkin ada benda-benda yang berkait dengan diri dia, maka kita tak boleh lari. Walaupun kita nak cuba lari pada dia, dia cari kita balik kan. Macam tu. Maka perlulah seorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya dia selamat daripadanya. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahsia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya baik, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Macam tu. Dalamnya ada satu penyakit, supaya seandainya engkau mampu menghadapinya, kau hadapilah. Tapi kalau tak mampu hadapi, jauhlah, larilah daripada dia, jauhkan daripada dia. Jangan kita bergaul dengan dia. Sebab kalau bergaul kan, dia akan menyusahkan kita kan. Sampai kita pun tak mampu nak menghadapi dia. Macam tu. Iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya buruk, lalu setelah itu engkau jauhkan daripada dia. Mana kalau nak bercampur dengan dia, kita tahu dah, mesti dia akan menyusahkan bagi kita lah. Baik. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa AS, siapa sebenarnya yang mengajak adab-adab kepadamu? Jadi orang tanyalah, ada pengikut dia tanya kepada Nabi Isa, siapa sebenarnya yang mengajak adab-adab kepadamu? Apa jawapan Nabi Isa? Lalu beliau berkata, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradabnya orang yang jahil, timbulnya di dalam diriku perasaan mahu menjauhkan diri padanya. Mana dia tengok pada environment lah, suasana manusia lah. Malahan Nabi Isa ni kan sentiasa dididik, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Situ juga dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik, dijaga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akada khuluquhu Quran. Adalah akhlak Nabi Muhammad itu seumpama Quran. Akhlak ni Quran. Quran tu akhlak Nabi. Kalau Nabi Isa ni apa akhlak dia? Kemungkinan kitab Injil lah. Kan? Sebab kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa. Dengan pelajaran Injil, dengan nama yang ada Injil, jadi tahulah tentang adab. Gitu. Sampai itu dia tengoklah perangai manusia ni. Perangai manusia dia tahulah ni benda baik, benda buruk. Sebab dia seorang Nabi kan. Jadi mustahil seorang Nabi tak tahulah benda ni baik atau buruk. Nabi mesti tahu, Rasul mesti tahulah. Sebab apa? Mereka sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dari kita ni, siapa yang nak pandu? Tak ada siapa nak pandu, kecuali kita sendirilah yang kena cari ilmu. Cari ilmu, berguru dengan alim ulama, berguru dengan para asatizah, ustaz dan sebagainya. Kat situlah maka kita belajar tentang adab, ilmu berkenaan adab.
Aja tu. Mufiqah, mutauhid dan ilmu adab. Baik. Jikalau orang ramai menjauhkan diri daripada berbuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya seumpama sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab mereka. Jikalau orang ramai menjauhkan diri daripada berbuat apa-apa mereka benci, orang lain berbuat terhadap diri mereka, nescaya seumpama sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi pada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Jadi masyarakat tak perlu ajar adab lagi kepada mereka. Sebab apa? Dia dah tahu dah. Dah faham kan berkenaan dengan adab. Itulah para nabi dan para rasul, dia dah faham lah. Sebab dia sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sini dalam kitab terjemahan ni dia kata maka kalau manusia menjauhkan apa yang mereka benci yang keluar dari orang lain, nescaya sempurnalah adab-adab mereka dan tidak mereka perlu kepada orang-orang yang mengajarkan adab kepada mereka, kerana orang yang berakal memandang pergolakan masa dan dia beradab berdasarkan pada dia. Ni mana dia ni manusia yang luar biasa lah. Ya Allah Ta'ala kurnia pada dia ilmu berkenaan adab. Dia tak perlu nak berguru dengan orang lain berkenaan adab. Macam kita ni, kita kena guru dengan alim ulama berkenaan dengan adab. Tanpa alim ulama, kita tak tahu berkenaan adab. Tanpa ustazah, kita tak tahu berkenaan adab. Macam tu. Okay? Tanpa kita belajar dengan mak ayah kita takkan tahu tentang adab. Mak ayah kita kadang-kadang ada adab pada kita. Orang tua ajar adab pada kita. Macam tu. Macam Nabi Isa dan orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala, para Nabi dan Rasul, mereka tak perlu lagi belajar adab daripada orang lain. Sebab apa? Mereka sendiri telah diajar adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu. Baik. Seterusnya, kalau di sini disambung, secara keseluruhannya perumpamaan manusia itu seperti tumbuhan dan pokok. Maka sebahagiannya mempunyai bayang dan tidak punya buah, iaitu orang yang dimanfaatkan dengannya di dunia, tidak di akhirat. Kerana manfaat dunia itu seperti bayang yang cepat hilangnya. Sebahagiannya mempunyai buah dan tidak punya bayang, yang ianya seumpama orang yang sesuai untuk akhirat, tidak untuk dunia. Sebahagiannya punya buah dan bayang sekali, dan sebahagiannya tidak punya satu daripada keduanya. Maka bahagiannya itu empat perumpamaan manusia. Jadi keseluruhan dia kata dalam syarah ni, dia kata mislu jumlatun nas ka masni nabat wal asjar. Minha ma lahu zillun ma lahu zillun wa laysa lahu samarun wallazi yanfa'u bihi fid dunya dun al akhirah fa inna fa'ad dunya kazillis sarir az-zawal. Kazillis sarir az-zawal. Wa minha ma lahu samarun wa laysa lahu zillun wa huwa mislul ladzi yaslahu lil akhirah dunya. Wa minha ma lahu samarun wa zillun jami'an. Wa minha ma laysa lahu wahid minhuma fa aqsam arba'ah. Dia kata keseluruhannya perumpamaan manusia itu seperti tumbuhan dan juga pokok, nabat was asjar. Maka sebahagiannya mempunyai zillun. Zillun ni bayanglah. Wa laysa lahu samarun, sedangkan dia tidak ada buah. Pokok ada tapi buah tak ada. Pokok rimbun kan ada pokok kan. So kadang-kadang kita tanam tapi tak menjadi. Pokok mangga lah kadang-kadang kita ingat kita beli kat kedai kan, yang jual pokok tu dia kata ini bagus ni tuan beli pokok ni. Mangga cantik lawa sedap isi. Kita beli tanam kat rumah.
Kan daripada kecil sampai besar kita baju tak berbuah-buah. Tak berbuah-buah kan. Tapi ada tak manfaat dia. Ada jugalah. Maknanya orang berlindung buah pokok tu. Walaupun tak ada buah kan. Dia kata, wa minha ma lahu zillun wa laysa lahu samarun. Setengah daripadanya ada yang ada naungan tetapi tidak ada buah. Dianya yang bermanfaat dengannya pada dunia, tidak akhirat. Mana untuk manfaat dunia ada, tapi akhirat tak ada. Fa in nafa'ad dunya, maka jikalau dia beri manfaat kat dunia, kazillis sari'iz zawal, sama seperti bayang yang cepat hilang dia. Satu bayang yang cepat hilang. Itu yang pertama lah. Itu perumpamaan tumbuhan dan pokok yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha ma lahu samarun wa laysa zillun. Setengah daripadanya pula pokok yang ada buah tetapi dia tidak ada naungan. Buah ada, kita nak buat naungan tak boleh. Contoh pokok yang menjala kat bawah kan. Pokok yang menjala kat bawah pokok temikai tu. Apa benda yang kita nak mendaun bawah dia? Tak ada. Tapi dia ada buah. Sahabat kan? Manis kan? Dia tu. Wa huwa mislul ladzi yaslahu lil akhirah dunya dunya. Itulah dia orang yang dipamerkan ada kebaikan untuk akhirat tetapi tidak ada kebaikan untuk dunia. Dia ada kebaikan akhirat untuk kita, tapi untuk dunia kita tak ada kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minha ma lahu samarun wa zillun jami'an. Setengah daripada buah dan pokok ini itulah buah dan pokok yang ada buah. Buah ada, wa zillun dan naungan pun ada. Dia ada, kita boleh bernaung bawah dia kalau hujan ke panas dan sebagainya. Samping itu buah pun ada. Contohnya buah apa? Rambutan ke ataupun buah mangga kan? Betul tak? Daun mangga kan? Jadi kalau hujan ke atau panas, kita boleh berteduhlah bernaung bawah pokok mangga. Kemudian ada pula buah mangga, sedap pula rasa Dan dia masak tu bubur, kita pun kupas sedap. Joki lah kan. Gitu. Tu yang ketiga. Yang keempat, wa minha ma laysa lahu wahid minhuma. Yang keempat, sesuatu yang tiada baginya satu pun daripada keduanya. Tak ada faedah langsung. Dia pokok tuan-tuan, nak bernaung pun tak boleh. Kan buah pun tak ada. Gitu. Macam pokok lalang ni lah. Tak, ni tambahan. Dalam ni tak ada. Tambahan dalam ni. Syarah dia, syarah. Syarah. Ni tambahan. Dalam tu tak ada. Itu ringkas je. Ni syarah dia. Dia dah tambah sini. Boleh? Mana yang kompak ni tak ada faedah langsung. Kita dah menaung buah pokok ni pun tak boleh. Menjala dah lah pokok menjalanya tu. Lepas tu buah pun tak ada. Malahan mungkin duri ada ke dia. Saya tahu lah kalau pokok ada duri tu. Jadi jalalang tak ada benda, tak ada fungsi. So yang paling baik yang ketiga tadi. Makna ada faedah, kita boleh bernaung dengan dia dan ada buah. Joki kita boleh makan. Macam tu. Baik. Kemudian tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Cara menunaikan hak-hak apa? Persahabatan. Pertama, menjalinkan hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabat kamu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan. Dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, masalul akhwaini masalul yadaini tagsilu ahaduhuma al-ukhra. Umpamaan orang yang bersaudara itu ialah
Perumpamaan dua belah tangan. Di mana satu membasuh yang lain. Dua belah tangan kan. Bila kita nak basuh tangan kanan, tangan kiri akan bantu. Kita nak basuh tangan kiri, tangan kanan bantu kan. Bantu menjuruskan air. Itulah perumpamaan sahabat dah. Sahabat karib, sahabat baik. Dia sentiasa bantu-membantu lah di antara satu sama lain. Sebab setiap tangan tak boleh basuh dengan sendirinya. Kecuali kalau kita celup tangan dalam air kolah. Kita celup tangan dengan air kolah ataupun kita celup kat air paip yang keluar tu lain lah. Ni masalahnya kita nak tolong basuhkan. Apa dia bukan saja basuh, kita nak kena gosok juga kalau kita tak wudu kan. Bukan basuh je nak kena, kalau setakat basuh je celup jelah kat kolah tu. Tapi kita basuh tangan angkat wudu, kita kena basuh dan gosok, mengatakan air kan. Kemudian kalau basuh tangan kiri, tangan kanan. Itulah. Jadi saling bantu je tu. Baik. Hadis riwayat Abu Mas'ud Ad-Dilami dalam Musnad Firdaus. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan. Lalu beliau mengambil dua bilah kayu miswak, yang satu bengkok dan yang satu lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang daripada sahabat Nabi. Kemudian lalu Nabi memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus. Dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaannya sendiri. Maka sahabat itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripada aku." Dia kata, "Kau ya Nabi sepatutnya ambil yang lurus, sedangkan yang bengkok itu bagilah ke aku." Dia kata. Mu'wash wa akhara mustaqim. Satu bengkok, satu lurus. Baik. Jadi sahabat tadi kata, "Ya Rasulullah, anta haqqu minni bil mustaqim." Ya Rasulullah, engkau lebih berhak daripadaku dengan yang lurus. Apa jawapan Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan minan nahar illa wasu'ila an sahbatihi hal aqama fiha haqqullah ta'ala au adha'ahu." Maksudnya tidak ada seorang pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat sahaja, kecuali ia akan ditanya pada hari kiamat tentang hak persahabatannya. Apakah ia telah tunaikan padanya hak Allah Ta'ala, hak Allah, ataupun dia tidak tunaikan. Macam tu. Sampai sekali, begitu sekali lah. Mana tentang hak sahabat pun kita akan ditanyalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak kita ambil tahu tentang sahabat kita? Sahabat kita sakit ke, sahabat kita demam ke, ada tak kita ambil peduli, ambil cakna kan? Ada tak? Baik. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, ma astahabal isnani qattu illa kana habbuhuma ila Allah Ta'ala arfaquhuma bisahibi. Tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Kan? Siapa yang paling lemah lembut dengan orang sahabat tadi, dua orang sahabat tadi, maka dialah yang lebih dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Boleh. Kemudian adab-adab bersahabat. Ada bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya yang lain. Iaitu bahawa yang pertama, mengutamakan sahabat dengan harta bendanya.
Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurangnya hendaklah dia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Jadi utamakan sahabat daripada harta benda kita. Kita banyak harta benda kan, sebab daripada kita ni Allah Ta'ala merezekikan rezeki yang banyak, dengan rumah yang besar, kan, duit yang banyak, duit yang tak pernah habis-habis. Makan 7 keturunan pun tak habis duit tu, banyak sangat. Jadi dalam bab sahabat, utamakan sahabat kita. Kadang sahabat kita susah, tak macam kita. Rezeki dia sempit, rezeki kita luas. Jadi utamakan sahabat dengan harta benda kita sendiri. Jikalau ia tak kuasa berbuat demikian, maka sekurangnya hendaklah dia memberikan pada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada hajat dia sendiri. Kalau ada lebihan daripada keperluan hidup kita, suhulukanlah kepada sahabat kita lah. Mudah-mudahan kita dapat menyukakan hati dia lah, menggembirakan dia dengan sedikit sumbangan daripada kita. Kemudian orang yang sahabat yang satu lagi pula, janganlah suka meminta. Ada jenis orang yang suka meminta. Islam tidak menggalakkan meminta. Macam tu. Islam tidak menggalakkan meminta. Kalau nak minta pun, mintalah pada orang yang sepatutnya kita minta. Adik keluarga, adik-beradik, yang orang yang terdekat lah. Macam tu. Baik, kemudian menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabat itu meminta tolong akan dia. Menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa meminta tolong akan dia. Kita dah nampak sahabat tu memang jenis susah. Terus bantulah. Jangan fikir banyak perkara lah. Kadang orang tak kenal pun kadang-kadang kita tengok. Contohlah kalau kita naik kenderaan, nampak orang pancit tayar tepi jalan kan, kereta rosak tepi jalan, cubalah tanya, bantulah. Apa yang kita boleh tolong? Ada jenis orang kadang-kadang dia takut kita tolong dia. Dia takut kan, dia tak berani lah. Ada juga pesen macam tu, dia tak berani. Tapi kalau orang tu berani, kita tanyalah, apa masalah kereta tuan? Rosak ke? Tayar pancit ke? Tak ada tayar spare ke? Tayar tak ada angin ke kan? Macam tu. Tanyalah kenapa dia berhenti di jalan. Maknanya kita tanya dia dulu. Jangan tunggu dia minta tolong dengan kita. Baik. Kemudian menyembunyikan rahsia sahabat. Ini pun penting. Menyembunyikan segala rahsia-rahsia sahabat kita. Yang mana kalau rahsia itu didedahkan, maka dia akan menjatuhkan aib dia sendiri. Jatuhkan aib dia. Jatuh maruah dia. Kalau kita mendedahkan rahsia dirinya. Kemudian menutup kaiban sahabat. Ini pun samalah. Rahsia ni dia ada benda baik, ada benda buruk rahsia kan. Ada benda baik, ada benda buruk rahsia. Kalau yang keempat ni aib, benda buruk je. Kalau nombor 3 ni rahsia macam-macam. Ada rahsia benda baik, ada rahsia buruk. Kalau nombor 4 memang benda buruk je, aib kan, gitu. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabat kita. Kalau ada orang cela sahabat kita, dia maki hamun sahabat kita, cakap benda tak elok, sebenarnya kita jangan sampaikan pada sahabat kita. Jangan sampaikan. Malah sepatutnya kita yang kena backup sahabat kita. Ni tak betul ni kan. Tak betul. Selama saya berkawan dengan dia, tak ada pula dia PN, dia perangai macam tu. Ni tak betul apa yang tuan cakap ni. Tuan dah periksa ke? Tuan dah kaji selidik ke belum? Takut ni tuan ni dengan cakap orang. Kita backup lah sahabat kita kan. Backup lah. Fitnah. Pada zaman sekarang zaman fitnah. Tanya dia betul-betul.
Kenapa kau cakap kawan aku macam tu? Kau ada selidik ke? Ada bukti ke? Ada saksi ke? Kemudian yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabat. Kalau ada orang lain memuji sahabat kita, sampaikanlah. Sukalah dia dengar. Tapi janganlah tak payah beritahulah siapa yang puji. Kawan kita yang kena puji pula, jangan orang kata melambung pula. Jangan lupa diri pula. Kita sampaikan orang puji kat dia, tiba-tiba dia pula tidak berpijak di bumi nyata. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika dia bercakap-cakap. Jadi kalau sahabat kita tengah bercakap, dengarlah dengan baik. Jangan memotong cakap dia. Ini pun antara adab kita bergaul kan. Kita bersahabat bergaul dengan orang lain. Sepatutnya biarlah dia berhenti bercakap. Barulah kita cakap lah. Tapi ada juga orang kadang berhenti bercakap tak berhenti-berhenti, itu susah kan. Bercakap tak ada titik, bercakap tak berhenti-henti. Sampai pun kita pun jadi boring dengar dia. Dia seorang je. Lain-lain dia bercakap seorang, habis orang semua lagi. Siap sebab apa? Dia tak bagi peluang dia bercakap. Gitu. Baik, kemudian meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Meninggalkan berbantah dengan sahabat. Berbantah ni macam bertekak lah. Bantah, tekak, berbalah. Jangan kita berbalah dengan sahabat kita. Cakaplah dengan bahasa yang lemah lembut, kan? Jangan kasar. Sebab apa? Takut nanti kena pada kita balik. Kalau kita suka cakap kasar dengan orang, satu hari nanti Allah Ta'ala hantar pula orang lain cakap kasar pula dengan kita. Sebab apa? Kita cakap kasar dengan orang. Yang kesembilan, memanggil sahabatnya dengan nama yang lebih dia sukai. Apa nama yang dia suka? Sahabat kita, kawan kita. Apa gelaran dia suka? Mak sentul, mak kambing, mak kebau kan. Nama sahabat yang dia suka, jangan dia tak suka. Kemudian puji sahabat dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Puji sahabatlah dengan apa yang diketahui dengan kebaikannya. Base, boleh? Sampai situ lah. Nombor 10. Tanda nombor 10 akan datang sambung nombor 11 pula. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Tak. Tak ada. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa rasulil haqqil haqli siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqil qadim azim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah wa qil lana dzunubana ammah wa la tu'azzibna yaumil qiyamah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min azabil akhirah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum. Nanti jangan lupa isi yang link tadi. Tak semua isi. Link tadi. Dah tahu ni? Buka. WhatsApp. WhatsApp kau. WhatsApp. Ni kan
tentukan ni. Itu Itu kan masa. jelas. Tadi. Aha. Nanti isi ini apa? Surah masuk kan? Surah masuk plana, lepas tu bulan bila, kemudian bulan ni lah, juz bulan. Itu nama apa sini? Dua baru. Lain tak cantik kan? Okay. Nama penuh, YC, multiple, submit je. Dalam grup